Tuan-tuan dan puan sekalian. Seterusnya, bersuhur. Saya cuba susun balik sesuai dengan kita punya jadual puasa kita yang akan kita mulakan pada hari pertama, iaitu mulakan dengan bersuhur dulu, iaitu ni praktikal berpuasa. Pertama sekali, suhur ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian merupakan satu ibadat yang sangat besar di sisi Allah dan Rasul. Bahkan merupakan ciri-ciri Muslim di zaman Nabi SAW. Mereka membezakan antara puasa Yahudi, puasa Nasrani dengan puasa Muslimin, di mana pada puasa Muslimin itu ada suhur. Dia sahur pun boleh, suhur pun boleh, sok pun boleh. Ikut mana kita nak bubuh. Itu dalam bahasa Melayu kita. Tapi kalau dalam bahasa Arab, suhur adalah perbuatan kita bangun, mangkit, makan sok tu. Tapi kalau sahur merujuk kepada makanan yang disediakan untuk kita bersuhur. Okay, itu dalam bahasa Arab. Tapi bila dia jadi Melayu, dia jadi semua tak apa. Sok boleh, sahur boleh, suhur pun boleh, ikutlah. Tapi saya cuba guna di sini yang sesuai dengan perkataan Arab, iaitu bersuhur. Jadi cuba tengok nota kaki di bawah. Okey. Kita tengok kelebihan bersuhur ini. Syariatan ini jelas. Kalau tengok hikmah difardukan suhur, kita tengok satu, kita ambil hadis di bawah daripada Amr ibn al-As. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Perbezaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sok. Makan sahur. Okey. Beza puasa kita dengan puasa ahli kitab. Menunjukkan bukan satu benda yang ringan. Sebab antara dasar prinsip agama kita adalah mengelakkan daripada tasyabbuh, menyerupai golongan-golongan kufar. Itu adalah dasar. Sebab itu kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kaum tersebut. Waktu kadang-kadang sekiranya hadis ini difahami dalam bentuk yang terlalu literal, sampai orang pakai pakaian, kita tengok pakai seluar sikit pun dah Nasrani dah. Kalau orang pakai pakaian-pakaian tertentu, pakaian-pakaian yang ada orang sana pakai, contoh pakai seluar jin lah katakan. Seluar jin kalau sekiranya tak ketat, longgar, kain saja jin. Kain tu saja jin. Dia punya baju ke, dia punya ni apa, elok semua menutup aurat dan tidak menggambarkan ciri-ciri fasik, yakni ciri-ciri maksiat. Ada lukisan bergambar ke, ada lukisan pelik-pelik ke, tak ada apa, kosong elok. Tidak menggambarkan bentuk tubuh badan, bahkan tidak nampak, tidak terlalu jarang, maka tidak menjadi masalah untuk dijadikan satu pakaian. Cuma di sana adalah perkara-perkara yang dibicarakan oleh ulama. Apabila ulama ni menjaga ulul himmah, dia punya credibility dia. Tuan-tuan dan puan, saya tak ada masalah saya nak pakai baju t-shirt, saya pakai seluar jean, tapi seluar jean yang besar tu elok semua. Saya main sini, saya mengajar, relax. Tapi masalahnya tuan-tuan dan puan tengok saya, dia ni ustaz ke siapa ni? Ustaz lagi pergi tanya Ustaz Masri. Saya Masri, betul ke ni? Itu Ustaz. Credibility. Sebab itu para ulama-ulama salaf, dia pun cukup jaga sehingga terbuku kitab-kitab seperti Ulul Himmah. Menjaga himmah, credibility seseorang. Peliklah tengok ustaz duk main bola pakai mak pendek. Apa ni? Tengok duk melompat duduk di stadium, duk tepuk dengan lambung kepiah buat gitu. Malaysia menang dengan Liverpool walaupun mustahil lah. Tapi tengok kamera fokus untuk lebay pemain. Dia ni ustaz mengajak kursus Ramadan kemarin. Jadi benda-benda seperti ini tuan-tuan dan puan sekalian, credibility. Itu bab lain. Bab tasyabbuh bil kufar satu bab. Walau bagaimanapun kita tak nafikan ada ulama-ulama kita yang berusaha untuk menjaga agama, mereka berpandangan tegas dalam isu ni. Sebab itu kita mendengar perbahasan-perbahasan para ahli ilmu sebahagiannya menjelaskan tentang tie. Tie ni berasal bukan daripada pakaian Islami. Tie adalah daripada pakaian barat. Jangan tasyabuh dengan mereka, jangan pakai tie. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang nak pakai tie pula dia kata apalah ni jumuk sangat. Tapi dia tak tahu janggut.
Ini masalah pula dia. Dia mengkritik benda-benda yang datang daripada Islam. Jadi bukan pasal ulama ni saja-saja. Sebab mereka tak mau ada wujud istilah tasyabuh. Sebab tu kalau lagi tegas punya pandangan, jangan terkejut. Kalau wujud di sana kitab khusus yang membahaskan hukum makan dengan camca dan garpu. Camca tu sudu lah, sudu. Sudu dan garpu. Hukum makan dengan sudu dan garpu. Sebahagian daripada ilmuwan di Timur Tengah tulis buku khas membida'ahkan hukum makan sudu dan garpu. Kita dengar, aku nak makan laksa ke nak? Nak celup tiga jari laksa. Celup lagi tu. Jenuh ni. Terbakar jari. Jadi nak makan mi goreng, kuah apa semua. Mungkin makanan-makanan di tempat mereka bukan yang berbentuk mi goreng, laksa apa semua ni. Benda-benda yang jenis mi ni. Walaupun ada sikit-sikit. Dan mereka kebanyakannya makan nasi dan roti, senang nak makan dengan tangan. Tapi pasal apa dia buat? Bukan saja-saja dia tulis itu pasal dia ni. Pasal dia nak berusaha untuk mengembalikan manusia pada petunjuk Nabi secara total. Ketegasan tu saya katakan. Jadi ini perkara-perkara yang berlaku. Walau bagaimanapun fokus kita adalah pada suhur. Suhur adalah membezakan antara puasa orang Islam dan puasa ahli kitab. Maka kita kena mesti berusaha untuk bangun suhur. Walaupun seteguk ayat kita akan baca sekejap lagi. Kelebihan bersuhur antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya pada makanan sahur itu ada keberkatan. Begitu juga kata Nabi di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, as-sahur aklatun barakah fala tada'uh. Sahur itu makanan yang berkat, jangan sama sekali kamu tinggalkan. Walau an yajru'a ahadukum jur'atan min ma fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Walaupun kamu meneguk seteguk air, sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan mereka-mereka yang bersuhur. Walaupun seteguk air kita makan juga sok. Seterusnya muka surat yang ke-9, makanan yang terbaik untuk bersuhur. Benda ni faedah kita petik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan suhur orang mukmin itu adalah tamar. Tamar ni apa dia? Kurma. Kurma tu apa dia? Tamar lah. Tamar tu dia ada kurma kering. Dia berbeza dengan rutab. Rutab kategori kurma basah. Berbeza pula dengan balah. Balah dia kategori kurma muda. Dia muda, kemudian dia dah masak, dia lembut, dia jadi basah, kemudian dia kering. Ada yang dibiarkan kering di tangkainya atas pokok dan ada yang dipetik kemudian dijemur. Dia ada jenis-jenis kurma, macam kurma ajwah yang kita duk makan tu, yang disebut di dalam hadis Nabi SAW secara khusus, kurma ajwah yang tu dibiar kering di tangkai kurma. Jadi ada 3 kategori ini. Jadi bila masuk waktu sok, Nabi SAW pilih kurma kering, at-tamr. Tamar ni tamar apa pun makanlah. Tamar Sofia. Tamar apa lagi? Ada duk elan duk dengar selalu. Yusuf Tayu. Dia bagi Maryami ke apa jenis tamar ke? Tidak jadi masalah. Yang penting tamar. Nak sesuaikan dengan petunjuk Nabi, sebab Nabi sebut secara khusus ni'ma, sebaik-baik. Menunjukkan ada kebaikan bagi kita yang makan tamar. Saat lagi berbuka kita tengok apa yang Nabi SAW makan. Kemudian kalau tak ada juga, sekiranya tidak ada makanan, sudah kenyang atau tidak ingin makan, maka minumlah sekurang-kurangnya seteguk air. Minum walaupun seteguk air. Kemudian yang keempat, melewatkan bersuhur. Melewatkan bersuhur dari Anas, beliau meriwayatkan daripada Zaid bin Thabit, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah qultu kam kana bainal adhan was-suhur qala qadra 50 ayah. Sesungguhnya kami telah bersuhur dengan Nabi, kemudian bangun untuk bersalat. Aku telah berkata kepada Anas, berapa lama tempoh antara azan dan bersuhur? Dia Zaid menjawab dengan kadar 50 ayat. 50 ayat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang diartikan di dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah azan. Yang maksud azan di situ adalah al-iqamah. Maksud azan di situ adalah al-iqamah, menunjukkan antara waktu suhur kita ni
kan kita di sini kita ada imsak pada hari ini. Orang kita buat imsak. Imsak ni dianggarkan dalam 15 minit, 10 minit sebelum daripada subuh. Mereka buat ini sebenarnya atas dasar ihtiyatan, nak berhati-hati, itu saja. Adapun dalil daripada hadis Nabi tak ada pun. Imsak, waktu imsak adalah waktu kita mula tahan diri. Waktu mula tahan diri kembali kepada waktu kita berpuasa. Berbuka puasa maghrib, masuk maghrib. Start berpuasa, mula berpuasa naik fajar, yakni masuk waktu subuh. Jadi imsak kita adalah masuk saja waktu azan subuh, itu adalah imsak. Dan jarak azan yang pertama, minta maaf, jarak azan subuh dengan salat subuh itu lebih kurang 50 ayat, 50 ayat. Ini yang diceritakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Tuan-tuan dan puan sekalian, maksudnya di sini apa yang diceritakan bahawasanya Nabi SAW melewatkan waktu bersuhur. Nabi tak makan pukul 2, Nabi tak makan pukul 3. Nabi lewatkan makan sok. Bila Nabi SAW lewatkan makan sok, tuan-tuan dan puan sekalian, berlaku beberapa isu seperti kata Nabi SAW di dalam hadis, barang sesiapa yang makan kemudian dia mendengar azan. Dia makan kemudian dia mendengar azan. Apa kata Nabi SAW? Makan bagi habis. Ini menunjukkan bahawasanya di zaman Nabi berlaku isu azan orang tengah makan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menunjukkan di zaman Nabi SAW waktu suhur itu dilewatkan, bukan diawalkan. Dan tidak ada di sana istilah imsak. Kita boleh makan sehingga ketitisan darah yang terakhir. Maksudnya sehingga masuk waktu subuh. Clear? Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hukum bersuhur, saya katakan di sini muka-muka surat 10 dari hadis-hadis yang lalu, maka dapatlah kita simpulkan di sini bahawa hukum bersuhur adalah sunnah muakkadah berdasarkan 3 qarinah. Qarinah ni bukti. Pertama sekali perintah Nabi supaya bersuhur, jelas di dalam hadis. Kemudian suhur membezakan antara puasa muslimin dan puasa ahli kitab. Dan kemudian yang ketiga, larangan Nabi SAW daripada meninggalkan suhur. As-suhur aklatun barakah fala tada'uh. Suhur itu makanan yang dipenuhi dengan keberkatan, maka jangan sama sekali kamu meninggalkan ia.